aman, dan kita akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan, dan kita cuba habiskan perkongsian kita dalam masa setengah jam ya, hingga 7.45 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin wa razuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa shrah bi sudurana wasta'mil bihi abadanana وَأَطْلِقْ بِهِ أَلْسِنَتَنَا وَقَوِّ بِهِ أَجْنَانَنَا وَأَسْرِعْ بِهِ أَفْهَامَنَا وَقَوِّ بِهِ عَزَامَنَا بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. أَمَّا بَعْدُ. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT, dengan harapan Allah akan sentiasa bersama kita dan akan membantu kita dalam usaha kita untuk memahami bahasa Allah ni, iaitu bahasa Al-Quran ya, kerana komunikasi kita dengan Allah hanya melalui Al-Quran ya. Jadi maknanya masa kita berkomunikasi dengan Allah tu sangat-sangat penting kita memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui bahasa Arab lah ya, bukannya bahasa Melayu. Kalau kita masih lagi di tahap bahasa Melayu tu, maknanya kita dah dah ke belakang, dah ketinggalan zaman orang kata ya. Jadi kita kena ubah ya, pendekatan kita mesti kita menaruh memasang satu keazaman yang akhirnya kita mesti menguasai bahasa Al-Quran ni. Maknanya setiap ayat yang kita baca tu kita mengenal ya, kalimah-kalimah tu, mengenal isi kandungannya, boleh mengupasnya, boleh menterjemahkannya, boleh mentadaburkannya ya, apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu ya. Ukurannya apa? Kita boleh memahaminya tanpa baca terjemahan. Itu ukurannya. Senang saja, tak susah pun ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan masih lagi bergantung pada terjemahan, maknanya masih lagi tak sampai ke tahap yang sepatutnya ya. Jadi perbaiki satu hari, tiap-tiap hari kita boleh perbaiki, tambahkan usaha kita. Kalau terasa proses tu berjalan lambat, ataupun dapatkan bantuan ya, bantuan pada mereka-mereka yang boleh membimbing kita untuk mengajar bahasa Al-Quran ni ya. Jadi kalau letakkan satu matlamat dalam hati dan jiwa kita untuk peringkat pertama, kalau tidak menguasai 100% pun daripada kalimah-kalimah tu, kita target dia 90% ya, target untuk menguasai 90%. Maknanya apabila kita membaca ayat Quran tu 90% kita sudah kuasai. Itu target yang pertama. Tapi kita mulakan dengan target tahun 2023. Mungkin saya boleh beri peringatan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas ni. Kita dah letak target dulu berapa? 50% ya, untuk tahun 2023 ya. Jadi tahun 2024 tuan-tuan dan puan-puan mesti buat satu lagi azam untuk mencapai 90% daripada kalimah-kalimah yang kita baca di dalam Al-Quran ya. Template untuk memonitor tahap pencapaian kita kepada kalimah tu pun saya dah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya percaya kalau tuan-tuan dan puan-puan serius untuk berusaha mengenali kalimah ni, sepatutnya sudah
pakai template tu, ya, dan orang kata tu monitor, bahasa Melayu monitor, memeriksa lah, ya, melihat perjalanan, Memantau. memantau, ya, memantau. Sekarang dah masuk bulan 5, ya. Dulu kita Hmm. kita kata apa, tiap-tiap bulan kita buat self assessment, ya, pemantauan sendiri, ya. Dia panggil, kadang-kadang bahasa dia panggil apa, pemantauan kendiri, ya. Sendiri ke diri. Ah, Ya. Tiap-tiap bulan tengok balik template tu, berapakah peratusan, ya, yang tuan-tuan telah capai. Bermakna apa? Kalau dah ni bulan 5, hujung bulan 5, masuk bulan 6. Ya, bulan 6 maknanya separuh tahun. So, bermakna kalau kita target hujung tahun 50%, jadi hujung bulan 6 tu, tuan-tuan dan puan-puan mesti mencapai sekurang-kurangnya 25%. Tu target. Very clear, ya. Tak ada susah nak buat ni. Hujung bulan 6, tuan-tuan tengok balik personal template tu, ada tak 25%. Kalau tak ada 25 tu maknanya kuranglah usaha tu. Ya. So kalau kita target 25%, hujung bulan 6, sekurang-kurangnya kita akan dapat 30%, sebagai contoh. Ya, iaitu on target. So kalau sekarang kita rasa makin kurang 10%, 15%, itu maknanya underperformance. Orang putih kata underperformance, ya, bawah tahap prestasi yang sepatutnya. Dan ini adalah Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena serius sikit, ya. Sebab kita berurusan dengan Allah, kita kena tunjukkan usaha kita tu, ya. Usaha kita, dan setiap usaha kita dengan Al-Quran tu, insya-Allah, ya, Allah akan meredai dan memberi ganjaran-ganjaran dan balasan yang bersesuaian. Kita tak rugi, ya. Kita tak rugi. Kalau kita usaha benda lain, kadang-kadang boleh rugi. Kita cari banyak harta, kadangnya boleh rugi juga. Kadang-kadang banyak harta, lepas tu kena curi, ya, kadang hilang. Ya, tetapi usaha kita kepada memahami Al-Quran ni memang tidak rugi. Malah dia, ilmu tu akan bertambah, 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 dan akan memantapkan lagi kefahaman kita. Jadi mendekatkan kita dengan Allah, ya. Kita adalah ya, diharapkan satu hari ini kita akan dimasukkan dalam kumpulan yang dipanggilkan muqarrabin, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu sebagai mukadimah dan peringatan kepada kita semua, terutama saya di sendirilah, ya. Dan kita harapkan masyarakat kita nanti memahami, ya, tujuan kita belajar Al-Quran, ya. Tujuan kita belajar Al-Quran bukannya untuk khatam. Banyak kali kita dengar kawan-kawan kita, kita nak khatam banyak kali. Tak, itu bukan tujuan baca Quran. Tujuan baca Quran ialah nak jadikan dia zikrun, peringatan, ya. Nak jadikan dia peringatan, tuan-tuan, prosesnya ialah tuan-tuan kena berusaha sampai dalam Al-Quran banyak dikategorikan orang yang boleh mengambilnya sebagai peringatan. Dan memahami ni ialah apa yang dipanggilkan ulul albab. Ya. Inna fi zalika lazikra liulil albab. Contohnya Allah kata. Jadi untuk mengambil Al-Quran ini sebagai peringatan, ya, kepada orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran yang dapat memahami, ya, dapat mengenal, dapat membincangkannya, dapat berhujah dengannya, perperingatan yang matang, ya. So maknanya itulah tahap yang patutnya kita usaha, ya. Kalau kita tak sampai ke tahap liulil albab tu, kemungkinan susah kita nak menjadinya sebagai peringatan. Jadi dia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh dan sistematik, ya. Saya insya-Allah, ya, bersama kita boleh gerakkan usaha ni, insya-Allah, ya. Kita terus kongsikan. Pertamanya kita akan perkongsikan hasil kerja kita semalam, iaitu kita mengupas
dua kalimah fi zulumati, ya, fi zulumati dalam ayat ke-87 surah Al-Anbiya, ya. Telah kita selesai kalimah yang ke-11 fanada, lepas tu fi zulumati, ya. Dua kalimah ni bila kita berbincang kita kena bahaskan sekali, jangan asingkan dia, ya. Sebab dia al-zulumati itu sudah terikat dia dengan fi ni. Fi ni dipanggilkan harfun jar. Sebelum tu kita ada buat catatan rasanya. Kita nanti yang mana dia? Kenapa sini? Okey. Ya, kita sebelum tu kita ada buat catatan, iaitu fi ini adalah harfun jar yang bererti dalam. Jadi bila ada je harfun jar, dia mesti dibawa sekali dengan kalimah selepasnya, ya. Jadi kalau kita lihat fi saja, dia akan tergantung, ya. So dia mesti diikut sekali dengan kalimah selepasnya, iaitu biasanya kalimah isim yang majrur, ya. So bila dia membentuk kalimah dengan ikatan fi itu, dia sudah menjadi satu kalimah isim yang majrur. Di sini apakah tanda majrurnya? Ati, ya, di hujung tu alif kecil dengan ta baris bawah, itu menunjukkan tanda kepada kalimah al-zulumati ini adalah majrur, ya. Tetapi sebelum dia menjadi majrur dalam keadaan berasingan, ya, maknanya kita terangkan dulu apakah komponen kepada al-zulumati ini. Ialah sebelum dia diikat oleh pi, komponennya ialah alilam ta'rifah syamsiah dengan zulumatun. Itu asal dia, ya, sebelum dia terikat dengan fi, ya. Jadi dia by itself, ya, dengan diri sendiri dia adalah marfu', ya, dengan ta yang berbaris hadapan dan bertanwin, sebab dia belum lagi diikat dengan alilam ta'rifah. Maknanya asal dia ialah dalam bentuk nakirah, ya. Sebab tu kita terangkan zulumatun apa dia? Isim lazim nakirah muannas. Tanda muannasnya atun tu bermakna muannas lah tu, ya. Ada alif dengan ta maftuhah tu, itulah tanda kalimah muannas yang jamak, ya. Kalau dia mufrad, tanda dia ta marbutah, ya. So ini daripada penulisan tu pun kita sudah mengetahuilah, ya. Dan ini adalah bentuk untuk muannas, ini adalah bentuk jamak salim, ya. Jamak salim, salim adalah salimun, ya. Dan i'rabnya yang marfu', dan kita pergi ke apa dia punya makna sekali, iaitu kegelapan. Jadi inilah komponen kepada fil zulumati, ya, asal dia. Kalau biasa tuan-tuan buat exercise ni, latihan ni, insyaAllah, ya, kalimah tu kita akan dapat mengenali yang kita kata kita nak target memahami dan mengenal 50%, ya, bagi tahun 2020. Semua ni latihan ni tuan-tuan kena buat, ya. Dan kita ikuti dengan pembentukan, ya, pembentukan kalimah. Okey, kita telah cropkan ini original simpanan tu, dan kita boleh cropkan, ya, bersihkan apa ni, bahan-bahan yang luar yang tak perlu tu kita boleh bersihkan, cut dia, ya. So ini saya ulang balik yang ni supaya kita faham betul-betul, ya. Kadang buat sekali tu saya tahu ada di antara kita dia masih tak orang kata tu tak catch up lagi, ya. So kalau kita ulang kali kedua, kita akan lebih mengenali dia. Jadi tadi kita menerangkan dalam bentuk komponen, kita panggilkan komponen, ya.
beserta dengan penerangan kepada setiap komponen. Jadi dua maklumat ni sudah boleh membantu kita untuk membuat pembentukan kalimah. Dan pembentukan kalimah bermula daripada 3 huruf akar kepada komponen yang utama. Dia ada 2 sini, ya. Kalimah ada fi dengan az-zulumati. So yang mana kita nak buat pembentukan kalimah tu, kita buat pembentukan kalimah kepada kalimah utama, bukannya fi. Fi itu kita tambah saja nanti kepada az-zulumatun, ya. Okey. Jadi kita mulakan dengan 3 huruf akar, ya. Ini sekarang ni kita nak membuat proses pembentukan kalimah. So kalimah utama ialah yang inilah. Yang ni, ya. Kalau kita pecah kepada komponen tu, komponen mana komponen yang utama ialah zulumatun. Lepas tu barulah kita tambahkan alif lam dan kita akan tambah fi. Maknanya kita work backward, ya, untuk menyempurnakan kalimah tu. Okey, so di sini kita telah berkongsi hari itu, kita boleh melihat 3 huruf akar dia, apa dia? Iaitu Ra, kan, lepas tu Lam, lepas tu Mim. Itulah 3 huruf akar dia. Ya, kita boleh melihat, mencari huruf akar tu daripada kalimah itu sendiri, ataupun kita boleh mendapatkan bantuan daripada digital Al-Quran. Ini komponen. Kalau daripada kalimah tu sendiri pun kita boleh lihat sebenarnya. Yang mana tu ialah Ra, Lam dengan Mim. Boleh cari dia, tak ada masalah. Kalau kita sudah biasa proses tu, kita boleh mencari, ya, 3 huruf akar tu ada di situ. Okey, dalam pembentukan kalimah kita mulakan dengan huruf akar dulu. Jadi huruf akar tu kita kena tulis dalam bentuk berasingan, jangan disambung, ya. Ra dengan lam dengan mim tu jangan disambung sebab dia huruf. Huruf dia tidak bersambung. Kalau dia bersambung, dia sudah menjadi perkataan, ya, dan dia tidak berbaris. Ya. Huruf ra tidak berbaris, huruf lam tidak berbaris, dan huruf mim tidak berbaris dalam langkah pertama, iaitu menyatakan huruf akar. Untuk membina kalimah dan memberi makna kepadanya, 3 huruf akar ni perlu dijadikan perkataan, ya, dijadikan perkataan. So perkataan boleh mengambil 2 bentuk. Satu dalam bentuk kata dasar, satu lagi dalam bentuk kata terbitan. Ya, kata terbitan. Kedua-duanya sudah memberi makna kepada perkataan, ya. Jadi terdapat juga kalimah yang daripada 3 huruf akar membentuk kata dasar, kemudian membentuk kata terbitan, ya. So dalam konteks ini, dalam konteks az-zulumati, ya, ataupun zulumatun ni, dia tidak ada kata dasar, ya, sebab dia adalah jenis isim lazim yang biasanya tidak ada kata dasar dan dia tidak terikat dengan wazan, ya. Jadi dia tak ada kata dasar, so apa yang berlaku? Pembentukan perkataannya adalah direct daripada 3 huruf akar, ya. Daripada ra, lam dengan mim, dia terus membentuk kata terbitan, ya. Zulumatun ni adalah kata terbitan, ya. Jadi dia tidak ada acuan, ya. Dia menggunakan kaedah orang Arab berkata. Orang Arab menyebut, kalau dia nak sebut kegelapan tu apa dia? Dia kata zulumatun. Jadi itulah pembentukan dia. Cara sama'i dipanggil. Cara orang Arab bercakap dan kita mendengarnya, bunyi zulumatun, dan kita tulis dia dalam bentuk zulumatun, ya, kepada kata terbitan, ya. So ini adalah perkataan yang pertama yang dibangunkan daripada huruf akar ra, lam dengan mim, ya. Dan default kata terbitan pertamanya mesti nakirah, ya, mesti nakirah, yang ditandakan dengan
tanwin dhammah ya, ataupun dhammatain kepada huruf yang terakhir. Ya, so itu menunjukkan dia nakirah. Nakirah apa makna dia? Nakirah bermaknanya dia dibentuk secara umum, ya, dia tidak spesifik lagi, ya, secara umum mengatakan kegelapan sahaja. Yang keduanya, dia juga mengambil bilangan yang mufrad. Dalam konteks ini dia muannas, kita sebut dia mufradah, singular, belum lagi jamak ataupun musanna, ya. Bermakna kalaulah dalam ayat tu dia jamak, tapi pembentukan kalimah mesti bermula dengan mufradah dulu, ya. Okey, itu syarat. Dia mesti nakirah, mesti mufradah, dan i'rabnya mesti marfu'. Itu 3 syarat. Ya, 3 ciri semula jadi, ataupun dia yang dipanggil default tu ialah semula jadi kata terbitan. Ya, dia mesti nakirah, mesti mufradah, dan mesti marfu' kepada kata nama, ya. Kemudian barulah dia diubahsuaikan untuk membentuk kalimah yang ada di dalam ayat, ya, iaitu dalam ayat dia mengambil bentuk ta'rifah, sedangkan di sini adalah nakirah. So dia mesti diubah, ya, dimasukkan komponen untuk menjadikan dia makrifah berserta dengan bilangan yang jamak, ya. Di sini ati itu menunjukkan jamak lah tu. Ada alilan ta'rifah menunjukkan dia isim makrifah. Jadi kita boleh buat dia sekali, ya. Daripada zulumatun tu kita boleh ubah dia, kita boleh, 2 ciri tu kita boleh buat serentak, iaitu kita masuk, tukarkan dia kepada jamak, jadilah zulumatun. Daripada zulumatun dia menjadi zulumatun. Tadi, ya, kata terbitan kita dah ada makna, iaitu kegelapan, ya. Bila ada perkataan mesti ada makna, ya. Jadi jamak dia ialah zulumatun, kemudian kita buat nak menukar kepada isim makrifah, kita tambah alif lam ta'rifah di sini, ya. So kita tambah alif lam ta'rifah, dan semua alif lam ta'rifah ditambah di awalan kalimah, ya. Jadi alif lam ditambah kepada zulumatun, ya, dan alif Prof, lam, ya. Prof, kalau zulumatun dia singular kan, kegelapan. Kalau zulumatun kegelapan-kegelapan. Kegelapan lah. Tetapi dalam bahasa Melayu biasanya kegelapan ni Yalah, kita tak ada banyak. sebut kegelapan-kegelapan, ya, sebab dia Mm. uncountable noun, kan, ya. Mm-mm. Uncountable, bahasa Inggeris lah dipanggil uncountable, nama Yang yang tidak, noun yang tidak bilang tu kita tidak sebut kegelapan-kegelapan, ya. Kita akan faham daripada makna dia sahaja. So, mana okey. yang dia maksudkan kegelapan, maknanya dalam keadaan tu gelap tu banyak gelap lah, ya. Banyak gelap bermacam-macam lah, itu dia maksudkan, ya. Bila dia menggunakan jamak tu untuk mengemphasize, untuk memberi penekanan kepada keadaan tu sangat gelap. Itu maksud dia tu, ya. Jadi bila Sangat gelap. sangat gelap, jadi digunakan jamak untuk membagi, menambahkan lagi keperasaan kita dalam bila kita membaca ayat tu, ya. Okey, terima kasih Prof. Kemudian ditukarkan dalam bentuk ma'rifah. Jadilah al-zulumatu. Pastikan bila kita bertemu dengan za, ya, melibatkan huruf za. Za adalah huruf syamsiah. Jadi bermakna alif lam ta'rifah yang kita pilih tu perlu juga yang betul, sebab alif lam ta'rifah ada 2. Satu alif lam ta'rifah qamariyah, dan satu lagi alif lam ta'rifah syamsiah, ya. So pastikan kita menggunakan alif lam ta'rifah yang syamsiah. Apakah tandanya? Lam tu tidak disukunkan. Itu alif lam syamsiah. Sebab lam tu akan dimasukkan ke dalam za ni, ya, dia tidak disukunkan, dan dia tidak dibaca pun di dalam menyebut kalimah tu.
dan lam tu tidak disebutkan, itulah dipanggilkan alif lam syamsiah. Dan untuk menandakan dia tidak disebutkan adalah dengan menghilangkan tanda sukun yang kepada lam tu. Jadi alif lam syamsiah dengan zulumatun akan membentuk kalimah al-zulumatu. Al-zulumatu, lihat apabila nakirah bertukar kepada syamsiah, ya, huruf yang terakhir yang asalnya bertanwin akan gugur, ya, automatically dia akan gugur tanwin dia. Tidak boleh al-zulumatun, tidak boleh, ya. Apa saja yang bertanwin dia adalah bentuk nakirah, sedangkan al-zulumatu adalah bentuk ma'rifah, ya. So ma'rifah tidak boleh mengambil tanwin, ya. Dia ada dua tanda lah, ya. Satu tanda dia ialah ambil warna hijau. Satu tanda ma'rifah apa dia? Dia ada alif lam ta'rifah, ya, di sini. Dan tanda yang kedua, huruf yang terakhir itu tidak bertanwin. Itu cara kita mengenal, ya, tanda-tanda di dalam kalimah. Ya, sebab satu kalimah ni dia banyak maklumat tau. Ya, ada 5 hingga ke 8 maklumat yang kita boleh kumpulkan, ya, keluarkan supaya kita mengenal, ya, kalimah tu. Okey. Okey, sudah terbina al-zulumatu isim ma'rifah tapi masih lagi dalam bentuk marfu', ya. Dia ma'rifah jamak tetapi masih lagi marfu', ya. Kemudian macam mana dia boleh jadi majrur adalah kerana dia telah diikat oleh kalimah harfun jar fi ni, ya, yang kita telah buat sebelum ni kita, ya. So kita masukkan fi selepas selesai membina al-zulumatu, kita masukkan harfun jar di awalan dia, ya. Jangan masuk selepas sebab dia di awalan. Semua harfun jar adalah sebelum, ya. Sebelum kata nama, dia tak boleh selepas. Itu dia punya tata cara dia lah. Jadi kita masukkan fi itu selepas sebelum al-zulumatu tu, jadilah dia fi zulumati. Pastikan ya di sini jangan dititikkan, ya. Dia tidak mengambil titik kepada ya di hujung kalimah Al-Quran, ya. So tapi dia adalah huruf jaiyah ya. So apabila ada harfun jar tu mengikat, ya, kita panggil dia mengikat kalimah al-zulumatu tu dalam keadaan yang tertentu, iaitu mengikatnya dalam status yang majrur. Dia tidak boleh lagi marfu', dia tidak boleh lagi nominatif, ya. Dia kena tukar kepada genitif. Bahasa Inggeris kepada majrur ni ialah genitif. Jadi maknanya bila ada fi, tidak boleh al-zulumatu lagi dah, ya. So dia kenalah fi zulumati, ya. Lengkaplah proses tu sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat, ya. So bila kita membentuk perkataan tu, akhirnya dia mesti sama dengan apa yang nak disampaikan di dalam ayat tu. Barulah bila kita membaca nanti kita akan memahami kalimah tu. Yang fi adalah di dalam al-zulumati ialah kegelapan. So fi zulumati maknanya dalam kegelapannya. Maknanya Nabi Yunus diceritakan di dalam tu fanada fi zulumati, maka dia telah menyeru, ya. Fanada tu dia menyeru. Siapa yang diseru? Diseru Allah lah, ya. Dia dalam kegelapan, ya. So kita boleh bayangkan dia ditelan oleh ikan, ya. Jadi dia di dalam perut ikan, ya. So dalam kegelapan yang amat sangat, ya. So dia menyadari kesalahan dia, jadi dia mula menyeru, ya, kepada Allah. Dan kita akan kupas isi kandungan ayat itu seterusnya mulai besok, ya. Hari ini kita buat imbasan saja supaya kita betul-betul
memahami apa yang proses yang kita cuba kongsikan ini, ya. Harap-harap dia akan membantu tuan-tuan dan puan-puan pelan-pelan lah, ya, sebab untuk untuk kemahiran ni dia memang memerlukan usaha yang gigih, ya. Mengenalnya, menyusunnya, dan maklumat tu hendaklah diaturkan dengan baik, jangan dia bercampur aduk, ya, dan pada masa sama kita gunakan bahan-bahan digital ni untuk membantu kita, ya. So banyak sudah Allah bagi kemudahan kepada kita. So sekarang ni kita saja sama ada nak buat ke tidak. Kalau kita rasa susah, bermakna kita tak mau buat lah tu, ya. Al-Quran macam saya selalu kongsikan dulu, dengan Al-Quran kita jangan ada perasaan fikiran yang negatif, ya. Kita jangan kata dia susah, kita kata dia mencabar dan menarik. Barulah motivasi itu akan ada. Kalau kita susah, dia akan jadi negatif dan kita akan terbantutlah, ya. Proses kita akan terbantut selama-lamanya kita pada tahap yang lama. Kita sebenarnya sudah ketinggalan zaman dah banyak tahun dah, ya. Kemahiran ini sepatutnya kita dah capai sekurang-kurangnya 10 tahun dulu, yang bukannya sekarang. Maknanya sekarang ni sebenarnya kita ni terlambat. Tapi walau macam mana pun, tidaklah sangat terlambat. Masih lagi kita boleh mulakan, dan tapi kita kena usahalah, ya, usaha dan berazam, ya, supaya satu hari sekurang-kurangnya hujung tahun ni 2023 kita mesti ukur balik pencapaian kita, bukan setakat mengenal kalimah-kalimah sebanyak 50% tadi, tapi proses tu pun kita kena kita kena pantau juga, pantau, ya, di manakah tahap kefahaman kita, proses kita yang kita lakukan adakah baik, dan kalau kita nak ukur peratusan baik dia berapa dan sebagainya, ya. So banyak perkara yang kita boleh buat kalau kita serius, ya. InsyaAllah dengan cara ini kita mintakan Allah akan membuka hati dan minda kita, melapangkan dada kita untuk, ya, mencapai tahap yang kita inginkan. Sebab sebenarnya memang Allah ada beri peringatan kepada kita, ya. Sangat-sangat penting untuk kita membaca dan mengambil Al-Quran itu sebagai zikra, ya, sebagai peringatan. Bukannya kita setakat membaca, menyebut bunyi, huruf dan kalimah, ya. Itu bukannya sebenarnya pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran mesti isi kandungan tu menyuit hati kita, ya, menyentuh hati kita, menyentuh minda kita, memberi kita berfikir sebenar, ya, adakah kita ni berada di proses yang betul, ya, pendekatan betul tidak pada Al-Quran, ya, dan seterusnya dia sepatutnya memberi tunjuk ajar kepada kita dalam kehidupan kita. Itulah ukuran-ukuran yang apabila kita kata kita telah membaca Al-Quran. Kalau tak ada perasaan tu, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita belum lagi membaca, ya. Kita baru menyebut saja. Kita jauh lagi daripada pembacaan yang sebenarnya. Okey, terlebih sikit 5 minit, ya. Kita sudahi di hari ini dulu, dan kita akan sambung di hari besok dengan kalimah-kalimah yang selepasnya. Kemungkinan kita akan kupaskan beberapa kalimah tu sekali lah, ya. Doktor, Ya. Saya nak tanya sikit je. Dari segi gender, femininnya dia tak berubah ke? Dia tak berubah. Okey. Masih. Apabila kita kenal dia muannas, maka dia tetap muannas lah. Ya. Masih. Okay. Dan di sini kita tahu daripada kalimah ni, dalam ayat kita sudah tahu dia muannas. Apa dia? Ada ati ni, itu muannas lah. Dan dalam bentuk mufrad dia ta marbutah sebelum dia menjadi jamak. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung. Waalaikumsalam.
Terima kasih, Doktor. Silakan Terima kasih, Doktor. doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Waalaikumsalam. katsir. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.